Tanya kawan-kawan yang lain belum sampai lagi ni. Okay, masih ramai yang belum ada. Okey, cuba lihat pada ruangan Q&A, aktiviti. Kita nak test function baru. Kita nak test function baru. Ultimate. Awak nampak tak? Ada Q&A kat situ.
nampak tak Q&A di ruangan aktiviti? Masih pas? Okey, dah ada jawapannya. Okey, yang belum, jadi yang ni lebih mudah lah. Kita nak bersoal jawab. Okey, dah ada jawapan daripada Amal Helmi, fizik. Lain-lain? Okey, sementara kita menunggu yang lain. Sebab ramai lagi tak ada ni. Cabarannya subjek kimia yang pertama hari ni kan. Okey, baru ada satu jawapan. Fizik. Ada yang nak share lagi? Tengok di ruangan aktiviti. Biologi, okey. Tengok Syazana memilih biologi. Lagi. Okey, awak klik segitiga titik 3 dekat ruangan aktiviti tu. Dekat sebelah kanan tu, klik 3, titik 3 tu, tengok ruangan aktiviti. Ada Q&A. Jawab kat situ. Kita test fungsi baru Google Meet. Okay, sambil kita menunggu lagi. Ramai tak ada ni. Ramai masih belum ada. Baru 3, fizik juga. Maisarah Hasha menjawab fizik. Baru 3 orang. Akhirnya jumpa yang menjawab kimia, Anik Haikal. Alright, Khalaf menjawab fizik dan bio. Biologi daripada Haikal Haziq. Saja nak survey, cikgu cerita lah dulu lagi. Lain-lain tak ada nak share. Tengok di ruangan activities. Baru berapa ramai yang menjawab. Ruangan activities, klik 3 titik di sebelah kanan kalau handset lah. Kalau laptop atau desktop, 3 titik ini, dan tengok activities. Hai. Lain-lain tak nak jawab. Amar memilih fizik, Syazana memilih bio, Maisarah memilih fizik, Anik memilih kimia, Khalaf Marzuq memilih fizik dan bio, Haikal memilih biologi. Yang lain tak nak jawab. Okay, kita dah 9:11. Okay. Kalau kita tengok balik ada tak kat sini? Oh, ada lagi. Alright, masih ada. Okay. Nampaknya memang ramai lagi belum masuk. Alright, jadi sebelum itu kita tengok dulu hasil daripada kelas lepas. Okey. Siapa masuk? Sekejap ya. Okay, jadi hari ini kita nak sambung bab acid, base dan garam. Okay. Okay, sebelum itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dulu dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Okey, jadi objektif ataupun standard pembelajaran kita hari ini, kita nak melihat kepada nilai pH, sepatutnya pH. Okey, dan juga sifat-sifat kimia asid dan alkali. Maksudnya dengan base sekali lah. Sifat kimia asid, base dan alkali. Alright. Sebelum itu kita lihat dulu apa feedback awak. Kelas lepas ada juga yang tak jawab ni. Okay. Ini ada hanya 16 respons. 16 respons saja. Okey, mic cikgu clear Clear tak kelas? Clear. Ya, alhamdulillah, tepuk sekali. Okay, jadi yang lepas. Okey, kita tengoklah macam-macam respon. Okey semua Tak ada yang ngantuk-ngantuk lagi Alright. Okey, cikgu tanya, kelas akan lebih menarik sekiranya mempunyai kuis kuis kan? Nampaknya ramai peminat kuis hari ni ada, insyaAllah. Live tu mudah menarik dengan gelakan yang kat situ. Kuis, banyak kuis. Ini. Aduh. Guru tidak banyak menyoal murid. Nama dirahsiakan. Satu-satunya yang dijumpa setakat ini. Tak banyak menyoal. Tak banyak menyoal macam mana nak tahu awak faham ke tak? Okay? Macam mana nak tahu awak boleh dapat info itu ke tak? Okay, awak bukan dengar ceramah. Kalau dengar ceramah, awak dengar je kan? Dalam sesi kelas, mesti ada soal jawab. Okay? Di sana nanti pun kita juga disoal. Jangan takut dengan soalan. Takutlah bila tak boleh nak menjawab. Alright. Meneruskan kuis seperti biasa. Ramai peminat kuis nampaknya. Sekiranya saya kenyang, ada juga yang lapar ni. Ramai murid bersuara. Tengok, ini nak duduk diam, ini nak bersuara. Jadi kita lihat macam-macam respon awak kan. Jadi apa yang banyak kat situ, ramai peminat kuis. Okey lagi, boleh buat eksperimen. Alright. Okey, eksperimen InsyaAllah nanti dengan harapan sekolah akan buka lah. Kalau tak nanti awak tengok rakaman lah. Ramai respon. Okey, ada video. Okey, alright. Sebab video ni dia makan masa bila cikgu play. Jadi cikgu akan memilih beberapa topik je akan tayangkan video. Yang lain-lain ni cikgu akan bagi kemudian, after class. Seperti yang mana cikgu bagi hari tu, peranan air kan. Alright, peranan air. Jadi setengah topik cikgu akan terus gunakan video, setengah tu cikgu akan bagi kemudian. Alright, jadi akan ada juga videonya. Lebih ramai yang join kelas, itulah. Lebih ramai respon. Tadi ada yang nak duduk diam, saya bersemangat. Jadi kena semangat lah, kena cari semangat. Macam mana nak bagi semangat? Sebab kebetulan kelas kimia adalah kelas first awak hari ini kan. Okay. Takut sikit semangat. Tak ada yang nak bagi semangat kat sini. Okay, itu saja untuk ruangan feedback. Jadi itu pentingnya awak jawab ni supaya cikgu tahu apalah yang bermasalah. Apa ada masalah ke, tak faham ke, macam ni kan. Ini cikgu tanya, hendak tahu dengan lebih lanjut kegunaan asid dan alkali. Ini rasanya mendengar rendah dah belajar ni.
Antara asid kita ada cuka kan. Alkali, siapa boleh bagi contoh alkali satu? Okay, kawan sarang-sarang. Contoh alkali dalam rumah awak. Pagi-pagi tadi. Buat gigi tu. Oh, bagi gigi. Arak-arak semua dah matilah Okay, bagi gigi tiada eksperimen. Alright, dalam bab ni banyak eksperimen. So, tengoklah kalau ada masa cikgu buat masa live. Kalau tak, awak tengok kemudian lah. Okay, cikgu dah banyak rekod video dalam tahun lepas. Bahan yang tak dapat mengayon alkali dan asid ini cikgu tak faham. Nanti tuan dia nanti boleh jelaskan lagi. Bahan yang tak dapat mengayon alkali dan asid. So, tak sampai soalan dia. Okay. Alright, jadi itu sedikit daripada kelas lepas. Ini ada quiz dah ready dah ni. Okay, jadi pada hari ini kita nak sambung dua benda ni, nilai pH dan juga sifat-sifat kimia asid, base dan alkali. Jadi ini cikgu dah tunjuk hari itu sedikit. Dan dalam menengah rendah pun dah belajar nilai pH yang paling mudah cara nak ingat. Okay, ini garis nombor kan. Jadi tengah-tengah tu 7 neutral. Alright. Jadi neutral ni dia maksudnya dia bukan asid, dia bukan alkali. Dia tak ada sifat asid, dia tak ada sifat alkali. Jadi kalau menghampiri 7 ni, right? Menghampiri 7 ni lemah. Okay. Kalau semakin jauh dia kuat. Awak ingat macam tu. Okay. Kalau semakin jauh daripada 7 tu dia jadi kuat. Right. Ingat tengah-tengah neutral dia asid dan alkali tiada ditunjukkan sifatnya. Maksudnya dia adalah neutral. Kita akan tengok dari segi kimianya apa maksud alkali lemah, asid lemah. Jadi ini sekarang cara nak mengingat. Sebab kadang-kadang bila disoal asid kuat, berikan pH asid kuat. Ramai yang ingatkan pH lagi tinggi lagi kuat. Contoh dia bagi sini pH 6 asid kuat. Salah lah. Sebab 6 adalah asid lemah. 3 hingga 6 itu adalah asid lemah. 3, 4, 5, 6. Manakala 8, 9, 10, 11 sampai 12 alkali lemah. Sebab tu cakap menjauhi daripada 7 tu dia kuat. Jadi 2 yang terakhir itu adalah yang sangat kuat lah. 13, 14 untuk alkali, manakala asid kuat. 2 dan 1 adalah asid kuat. Okay. Cara nak mengingat. Jadi apa maksud pH? Okay, apa maksud pH? Suatu pengukuran logaritma. Dah belajar indices belum? Index and logs dalam AdMath. Tadi tak ada pun siapa yang memilih matematik tambahan sebagai subjek yang susah. Okey, lupa tadi cikgu dah soal kan. Soal subjek sains tulis yang paling sukar bagi awak kan. Kalau ikut prestasi kebanyakan pelajar seluruh Malaysia lah, secara keseluruhannya kita boleh tengok pattern dia yang paling sukar adalah AdMath. Kalau tengok daripada prestasi lah. Lepas tu kimia. Ini tak semua rasa macam ni. Lepas tu fizik, kemudian bio. Ini yang kalau kita tengok secara keseluruhan. Jadi macam mana cara kita nak atasi subjek-subjek sukar ini? Okay, first cara dia awak study dulu. Study awal. Ini adalah langkah yang memastikan awak boleh cemerlang dalam semua subjek ni lah. Study awal. Maksudnya awak dah tahu minggu lepas cikgu dah ajar bab mana, minggu ni bab mana, awak dah study siap-siap. Sebab apa? Bila awak study awal, awak akan lebih mudah tangkap apa yang cikgu ajar. Awak cuba sekali. Terutama subjek yang menghafal ni, bio. Sebab cikgu dulu ambil bio. Cikgu dulu ambil bio. Okay, jadi cikgu tahu kalau tak study dulu bio dalam kelas, rasa mengantuk lah kan. Bio dia banyak menghafal. Jadi kalau awak study awal sebelum masuk kelas, awak akan rasa kelainan dah. Cubalah kalau yang belum cuba lagi. Itu antara tips lah cikgu boleh share.
Sebab semua ni cikgu ambil. Admat, kimia, fizik ni semua cikgu ambil masa SPM. Okey, kita sambung. pH, suatu pengukuran logaritma. Soalan cikgu tadi, dah belajar ke indices and log, indeks dan log ke apa dalam indeks logaritma? Admat, kalau ya, angkat tangan. Mana? Ada. Okey, Ahmad Hilmi dah angkat tangan. Lain-lain tak ingat? Dah belajar belum? Bab apa Ahmad Hilmi? Bab berapa? Apa ya? Bab mana tu? Admat tu. Bab 4. Oh, bab 4. Maksudnya dah habis lah. Okey. So sepatutnya semua dah belajar, jadi lebih mudah awak nak buat pengiraan selepas ini. Jadi apa itu pH? Suatu pengukuran logaritma ke atas kepekatan ion hidrogen. Ini negatif log H. Tekan kalkulator saja. Maksudnya kalau diberi nilai ion kat sini, awak tekan negatif log nilai yang diberi, dapatlah pH. Itu adalah takrifan bagi pH. Okey, dan dia adalah asas 10 sama macam kalkulator awak. Sama macam kalkulator. So tak payahlah awak gunakan pertukaran asas macam belajar dalam Admat kan. Dan kepekatan ion hidrogen tersebut mestilah dalam unit mol per dm padu, yang mana ini awak akan belajar nanti insya-Allah next week dalam bab kepekatan. Dalam bab kepekatan. Okey, contoh. Contoh yang pertama. Itu nilai pH bagi asid nitrik dengan kepekatan ion hidrogen. Okey, kita tengok syarat tadi. Kepekatan ion hidrogen ini dah bagi dalam unit yang betul. Unit dah betul, tak payah convert dah. Mol dm padu. Jadi tak lupa je nak besar sediakan kalkulator. Okay, tapi rasanya semua dah ada kalkulator berhampiran dengan meja study kan. Okay, jadi diberi 0.5. Jadi kita hanya masukkan 0.5 kat sini. Awak tekan kalkulator, tekan negatif, tekan log. Siapa ada kalkulator, try tekan 0.5. Cuma cikgu dah lupa dah pasal kurungan. Okey, siapa ada kalkulator cuba tekan tanpa letak kurungan, dapat tak? Okey, kena letak sebab nilai jadi negatif. Kena letak. Sebab 0.5 ni nilai dia adalah negatif. Okey, cuba siapa ada kalkulator? Saya tak jumpa kalkulator. Dah lama tak guna kalkulator saintifik. Okey, dapat negatif 0.301 Dapat. Okay. Kan? Nilai log 0.5 tu. Kalau awak tekan log 0.5 ataupun log tanpa kurungan, dapat tak negatif 0.301? Dapat. Dapat. Okey. So sebab apa letak kurungan siap-siap? Sebab dia dapat nombor negatif. Ada setengah tu dapat nombor negatif. Jadi negatif dengan negatif dapat positif. Jadi nilai pH dia 0.3. Asid kuat ke asid lemah ni? Kuat atau lemah? Kuat. Kuat. Okey. Asid kuat sebab kurang daripada 1 1 dan 2 kuat tadi kan. Manakala untuk alkali 13, 14. Okey, dua nilai ni awak ingatlah. Alright. Jadi ini soalan straight to the point. Dia bagi kepekatan ion hidrogen. Awak tekan saja kalkulator. Sekarang dia bagi yang sebaliknya. Dia bagi pH. Tetapi dia nak tentukan kemolaran ni adalah kepekatan. Kepekatan dalam mol dm padu. Jadi kat sini lah gunanya pengetahuan awak dalam indices dan logaritma tu lah. Indeks dan logaritma. Jadi menggunakan formula sama, pH negatif log ion hidrogen. Jadi pH kita dah ada nilai. Kita letak 2.0. Yang kita nak cari ini kan. Jadi sekarang kita just ubah. Kita nak ion hidrogen. Jadi
yang kita tak nak negatif ni. Kita pindah ke 2 kan. Jadi kita pindah, dapatlah ke angka 2 tu jadi negatif. Jadi macam mana kita nak hapuskan log ini? Dalam matematik tambahan ataupun matematik biasa pun awak dah tahu rasanya. Jadi kepekatan ion hidrogen, bila awak hapuskan log sini, kalau nak tekan kalkulator tu tak silap, shift log rasanya. So seorang tolong tekan shift log negatif 2, tolong. Dapat tak? Dapat apa? 0.001. Sama. Okey, betul. Okey. Jadi untuk tekan kalkulator sini, tekan shift log negatif 2.0. Okey, tapi dalam pengiraan ni dia ni sebenarnya tu tak jumpa nombor kecil dia macam ni Kalau dalam segi indices lah, log tu bila kita tukar dia akan jadi 10 negatif 2 ni jadi atas kan, jadi indices. Itu kita nak ajar lah admatnya. 10 negatif 2 tu bersamaan dengan 1/10 kuasa 2, iaitu 1/100. Jadi 1, 2, ajar admat pula begini. Dapatlah 0.01 mol cm padu. Nak senang lagi, tekan shift log pada kalkulator. Ada soalan kat sini? Ini adalah matematik bukan kimia. Okey dah? Okey semua? Okey, raise hand. Okey. Patutnya kan. Okey. Dah ada yang raise hand. Okey, bagus. Okey. Alhamdulillah. Okey, jadi tadi berkenaan dengan pH. Sekarang pOH. Kita tengok hari tu takrifan asid. Ion yang menghasilkan sebatan kimia yang menghasilkan ion hidrogen. Mengion dalam air menghasilkan ion hidrogen. Untuk alkali yang mengion menghasilkan ion hidroksida. Jadi pOH ni adalah untuk alkali lah. Kalau tadi pH, sekarang pOH. Formulanya sama je, cuma sini kita letak OH. Jadi hubungannya dengan pH tambah pOH bersama dengan 14 nilai. Jadi kalau kita nak pH, 14 tolak pOH. Kalau kita nak pOH diberi pH, 14 tolak pH. Itu adalah matematik. Matematik. Okey, kita tengok contoh 3. Itu nilai pOH bagi lautan netral hidroksida yang mengandungi kepekatan air. Okey, ini soalan direct lah, macam soalan pertama tadi. Jadi pOH, pastikan jangan tertukar jadi letak pH jadi salah. Okey, jadi situ pOH negatif log OH. Jadi tekan juga kalkulator macam tadi, shift log. Okey. Negatif kot. Negatif shift log 0.1. Rasanya terus dapat 1 kot kalau kalkulator. Okey. Jadi nilai pOH larutan netral hidroksida adalah 1.0. Itu pOH. Okey. Jadi pH dia berapa? pH. Sekarang pOH 1.0. pH berapa tolak berapa? Plus. Sekarang kita dapat pOH. Awak tengok formula ni. pH 14 tolak 1 kan? 14 tolak 1, jadi nilai pH untuk netral hidroksida tadi adalah 13. Ya. Jadi cikgu kata tekan shift. Tapi bila tekan shift dapat nombor yang banyak. Nombor yang banyak? Maksudnya negatif 1 point berapa gitu. Tapi kalau tak tekan shift log ni, kalau empty log, Allah Akbar. Itu penting yang awak respon tu. Okey. Cikgu padam balik. Okey. Terima kasih. Kalau shift log tu, kalau kita nak cari kepekatan, cikgu patah balik sini. Bukan shift. Tekan negatif log je. Cuba balik. Negatif log 0.1. Betul tak? Dapat 1. Betul tak? betul. Okey, betul. Terima kasih. Okay. Yang tekan shift log tu kalau kita nak anti log. Anti log ni maksudnya macam ni.
Cikgu dah jadi mengajar NMAT. Cikgu dulu ajar NMAT tau. Cuma sekarang dah lupa dah. Ingat sikit-sikit ya. Macam ni. Bila kita nak cari lawan bagi dia. Macam ni lah. Bila kita nak hapuskan ke, kita nak pindahkan ke apa, cikgu lupa istilah dia. Sebab sini lock kita tak nak. Jadi bila kita nak pindah sini, dia akan jadi shift lock. Itu yang cikgu ajar tadi yang ini. Shift lock -2. Untuk kalkulator kalau kita nak lawan bagi lock. Okay. Alright. Mana tadi? Okay, selesai untuk pengiraan. Kita test nanti dalam quiz. Okey, asid semakin rendah kepekatan ion hidrogen, semakin tinggi nilai pH. Jadi semakin tinggi ni awak kena ingat, tinggi ni maksudnya semakin besar nombor. Kita dah tengok tadi ini kan. Okey, maksudnya ini untuk pH, untuk asid. Ini maksudnya semakin rendah kepekatan, semakin tinggi. Maksudnya contoh kat sini 6. Nilai pH besar kan? Itu masuk semakin tinggi nilai pH. So kat sini kepekatan ion hidrogen adalah kecil. Kecil. Allah. Kepekatan kurungan petak H+ merujuk kepada kepekatan. Berbanding dengan kosong kat sini, kepekatan ion hidrogennya sangat tinggi. Banyak. Kan? Takrifan bagi asid menghasilkan ion hidrogen kan. Bila mengion dalam air, jadi ion hidrogen banyak, dia kepekatan tinggi. Bila kepekatan tinggi, asid kuat. Okey. Jadi ingat macam tu. Jadi jangan awak confuse dengan nombor besar, asid pun kuat. Salah. Untuk asid lah. Untuk alkali, ya. Untuk alkali nombor besar, ini kepekatan OH minus dia tinggi. Dia berlawanan. Okey, sebaliknya kalau nombor dia kecil, OH dia kepekatan OH dia rendah. Okey. Alright, jadi berlawanan dekat situ Kalau asid semakin rendah kepekatan ion hidrogen, semakin tinggi nilai pH, semakin berasid lah. Lawan bagi dia, kalau tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH, iaitu asid kuat. Yang ni asid lemah. Okay, alkali lain pula. Kalau rendah nilai dia. Maksudnya nombor kecil. Okay. Kalau sebaliknya, kalau tinggi OH dia semakin beralkali, maksudnya nombor semakin besar. Jadi yang asid dah awak kena hati-hati. Jangan ingat nombor besar, asidnya kuat. Right? So itu antara contoh kegunaan. Tadi ada yang tanya kan, kegunaan asid dan alkali. Kita tengok kat sini. Dalam perut awak ada jus gastrik. Okay, sebab tu penyakit gastrik ni dia berlebihan asid dihasilkan. Jus gastrik ni berlebihan. Itu penyakit gastrik. Lemon, bateri, itu semua asid kuat. Kita ada cuka, dah makin lemah. Tomato, asid lemah. Susu juga adalah asid yang lemah. Kopi, neutral, air masak lah. Darah kita bersifat alkali. Soda penaik, antacid ni adalah ubat untuk orang gastrik. Antacid ni nak mengurangkan kesan daripada jus gastrik yang berlebihan tadi lah. Sabun, peluntur, lautan amonia dan juga tengok alkali yang paling kuat ni sebagai pencuci paip kumbahan. Alright. Jadi apa maksud asid kuat, asid lemah? Asid kuat adalah asid yang mengion lengkap dalam air. Mengion lengkap menghasilkan ion hidrogen. Hidrogen bukan hidrogen yang tinggi. Manakala asid lemah, ion yang mengion secara lengkap dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah, H+. Alright. Contoh kat sini. Ini adalah contoh asid kuat. Contoh asid kuat. Jadi bila dia mengion, dia mengion sepenuhnya. Mengion lengkap sepenuhnya. Dan kepekatan ini adalah tinggi. Manakala asid lemah, seperti cuka. Awak tengok ada simbol berbalik kat sini. Berbalik, reversible. Maksudnya
ada sebahagian besar tak mengayon. Dia masih lagi dalam keadaan molekul. Jadi bila dia tak mengayon, dia kuranglah ion hidrogen. Hidrogen plus ini pun kurang. Bila kurang, asid dia pun asid lemah. Mengayon macam ni kalau nak lukis gambaran. Kalau CH3 ni, kalau mengayon separa ni maksudnya sebahagian masih dalam molekul ini. Sebahagian dia mengayon kepada ion etanoid minus dan juga H+. Dah keluar pula jadi dua ni mengayon. Ini masih kekal dalam molekul. Alright. So itu masuk mengayon separa. Kalau lengkap semuanya HCl tadi, dia mengayon kepada H+ dan Cl. Tak ada molekul HCl yang tertinggal. Itu maksud mengayon lengkap. Sama juga dengan alkali. Definisi sama saja. Tapi dari segi ion hidroksida. Tadi ion hidrogen. Mengayon lengkap masukkan perkataan ion hidroksida yang tinggi. Kali lemah mengayon separa. Contoh dia sama konsep macam tadi. NaOH mengayon jadi ion Na+, OH-. Amonia mengayon bila dilarutkan dalam air. Jadi sebahagian besar masih lagi dalam keadaan molekul macam ni kalau kita lukis. Sebahagian mengayon dalam air ni dalam air. Sebahagian lagi OH-. Yang ni semua mengayon kepada Na+ dan juga OH-. Ingat mengayon. Awak tak boleh tengok mengayon tu. Jadi kena imagine lah dia pecah jadi ion-ion. Kita nak pergi kepada objektif pembelajaran kita yang kedua hari ini, sifat kimia asid dan alkali. Yang ni nanti cikgu akan share videonya kemudian. Jadi hari itu kita lihat sifat fizik. Boleh seorang nyatakan apa salah satu sifat fizik asid? Banyak ni. Respon, recall balik apa yang kita belajar last week. Sifat fizik asid. Antaranya oh no. Ni sifat kimia, sifat fizik. Antaranya menghakis. Lagi apa lagi? Rasa. Masam. Benda berisi. Masam. Cikgu percaya ramai yang lupa lah tu. Jadi sebab tu sentiasa ulang kaji. Seterusnya kita lihat sifat kimia. Masuk kimia ni bertindak balas lah secara kimia. Jadi ada 4 kat sini. Yang pertama asid dengan alkali. Jadi ini video cikgu tunjuk kemudian tau. Sebab kalau nak tunjuk video sekarang dia makan masa. Kalau kelas 2 jam asid dengan alkali. Asid susunan tak perlu awak risau kan. Ingat saja dia punya cikgu pergi sini lah satu-satu dulu, senang. Nanti cikgu akan ajar tips untuk mudah ingat. Asid bertindak balas dengan alkali, masukkan garam dan air. Kita tengok lepas ni lagi cikgu ajar cara mengingat dia punya hasil. Kalau awak perhatikan sini semuanya ada hasil yang sama, benda yang sama. Apakah dia? Garam. Sebab tu tajuk kita pada bab 5 ni acid, base dan garam. Sebab last kali kita akan belajar garam. Jadi semua tindak balas acid menghasilkan garam. Jadi kalau dengan alkali, garam dan air. Contoh HCl. Macam mana cikgu lukislah, tulis manual lah. Mungkin awak lebih faham. Kita ambil contoh ni HCl dengan NaOH. Kita patah balik. Ini asid tambah NaOH, hasilkan garam dan air. Sekarang yang mana awak dah tahu formula dia? Garam ataupun air? Daripada kecil dah belajar formula garam dan air. Air kan? Apa formula dia? H2O. Yang kita nak tinggal nak terbitkan garam saja.
So macam mana garam tu? Okay, garam tu awak gantikan H ni dengan ion logam, ion yang positif daripada alkali. Ni positif kan? Awak ganti je kat situ. Na ion logam ini akan gantikan H. Jadi tempat H tempat H tu dia akan ganti dengan, kita buat warna lain lah. Nak bagi mudah faham, kita buat warna lain. Okey, kat sini alright, jadi kita ambil warna ni Na, H kita bagi warna hitam. Okay, jadi Na akan menggantikan tempat H. Jadi Cl sama lah. Macam tu je. Nanti awak belajar takrifan garam apabila ion hidrogen digantikan oleh ion logam daripada bla bla panjang lagi lah. Tapi sekarang juga ada shortcut tu cara mengingat dia kan. So mudah saja. Okay, ion logam ganti tempat H. Okay, so right, contoh yang kedua ini. Ini ion logam, ion logam. Dia ganti tempat H. Sebab tu jadi K2SO4. Kenapa K2? Cikgu? Ya, sebab K plus dengan sulfate bercas 2-. So bila kita crosskan ionnya, cikgu percaya cikgu Maisara dah ajar kan? Jadi awak pindah 2 ni kepada K. Satu pergi ke SO4. Jadi K2SO4. Cara membuat formula ion kan, batian ion ni. Okey. So itu untuk apa tu yang pertama, alkali. Yang alkali menghasilkan garam dan air. Okey, kita tengok sifat yang kedua, dengan logam oksida. Apa dia logam oksida? Okey. Logam oksida, contoh logam Cu. Oksida ni maksudnya ada unsur O. Jadi kita ambil contoh asid yang sama, HCl. HCl tambah CuO. Okay, sama juga macam tadi. Awak dah tahu hasil dia air kan? H2O. Garam sama macam tadi. Cu ganti tempat H. Jadi apa kelas? Formula dia kat sini. UCl. UCl. Oh no! Tak tepat. Kenapa? Kerana Cu adalah 2 plus, Cl minus. Jadi apa yang sepatutnya? 2 nak cross ke mana? Dekat Cl. Jadi CuCl 2. Alright. Okay. Okay, kat situ contoh dia. Oh, 946 dah. Nampak quiz lagi ni. Okay, dapat jaga cepat yang ni ya. Okay. Alright, garam dan air juga asid sulfurik, PbO, pelambung oksida, iaitu logam maksudnya oksida lah. Ni logam. Ni logam, L, ini oksida. Jadi logam ganti tempat H. Jadi tukar je PbSO4. Kenapa hilang 2 ni? Kenapa tak jadi Pb2? Sebab awak kena faham daripada asas. Pb 2 plus, sulfate 2 minus. Jadi cancel kan? Jadi plumbum sulfate. Okay. Okay, yang ketiga, asid dengan logam menghasilkan garam dan hidrogen. Okay. Jadi lagi mudah lah. Okay. Sama juga macam tadi, garam, hidrogen awak dah tahu. Tinggal nak buat garam. Jadi garam, Mg ganti tempat H. Magnesium nitrat. Hati-hati dengan formula. Jadi awak kena ingat balik cas. Cikgu tak ingat dah share belum cara menghafal cas. Nanti cikgu share balik lah kalau cikgu belum share lagi. Sebab awak dengan cikgu Maisarah itu kan. Okey, ni pun sama. Zinc ganti tempat H. Jadi zinc sulfat. Kemana hilangnya 2? Sama macam tadi. Zinc 2 plus, sulfate 2 minus. Jadi 2 minus, 2 plus, cancel jadi zinc sulfate. Dan yang terakhir sekali, dia panjang sikit, ada 3 hasil. Lain-lain 2 tadi kan? 2 hasil. Yang ketiga ni dengan logam karbonat. Apa maksud logam karbonat? Kita tadi jumpa logam oksida. Logam oksida, logam O. Kalau logam karbonat, logam CO3. Okey, ni logam. Ca logam. Cu logam. Dia bergabung dengan unsur karbonat, ion karbonat. Jadilah logam karbonat. Okey, jadi
Air, karbon dioksida, awak dah tahu formula. Air, CO2. Air, CO2. Garam dia sama macam tadi. Ion logam ganti tempat H. Ion logam ganti tempat H, jadi daripada asid nitrik jadi kalsium nitrat. Okey, kenapa 2 kat sini? Sebab Ca2 plus dengan nitrat minus. Jadi Ca pindah ke sini, kena letak 2. Itu awak dah belajar dalam formula dan persamaan kimia kan? Alright. Okey, tu kita tak sempat sifat kimia alkali. Okey, jadi kaedah, silap. Kaedah awak nak mudah ingat, awak ingat susunan macam ni Okey, yang pertama ingat susunan dengan logam dulu. Asid dengan logam. Jadi asid dengan logam, apa hasil dia tadi? Garam dan air. Awak ikut susunan macam ni jadi mudah ingat. Yang kedua, asid dengan terbalik, bukan air. Ada ruang kosong kat sini. Okey, yang pertama awak ingat susunan asid dengan logam. Cikgu cadangkan ni supaya awak mudah ingat flow dia. Jadi semua ada garam kan? Garam dan H2. Kemudian awak ingat asid dengan apa tadi? Alkali ataupun logam oksida, dia hasilkan garam. Tadi H2, ini H2O, garam dan air. Okey. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, yang logam karbonat tadi ni, asid dengan logam karbonat. Apa hasil dia? Garam, air, bertambah lagi satu adalah karbon dioksida. Okay, awak nampak flow dia tu. Awak nampak mula-mula H2 je. Lepas tu tambah O. Lepas tu tambah CO2. Jadi mudah sikit awak hafal. Jadi kalau nak screenshot yang tu. Nombor 2 tu cikgu sekalikan sebab benda yang sama. Asid alkali, garam dan air ini Asid dengan alkali, garam dan air ini dia. Manakala asid dengan logam oksida pun garam dan air. Jadi cikgu kumpulkan pada nombor 2. Okey, kita ada 10 minit lagi. Yang ditunggu yang ramai peminat kuis nampaknya. Okey, nanti kita tengoklah jauh mana boleh memahami tu Okey, so nampaknya kita tak sempat bincang tau. Tak apa, kita mungkin kita bincang next class. Okey, kita stop dulu. Okey, start live quiz sebab ramai peminat live quiz berbanding yang tak live. Ada 15 soalan semuanya. Okay, ready? Lupa nak share link. Okay, rujuk pada ruangan chat masing-masing. Alright. Okay, masih belum ada yang join. Come on. Okay, 2. Siapa yang dah masuk pelanggan? Anik, Shazana, Syamil, Amar, Ahmed, Aika. Okay, dah 6. Lagi. 8. Alia, Syakir, Maisara. Come on. Kita kesetujukan masa. 12. Ya, Anik. Kelas mana Anik? Alright, baru 13 minit lagi cikgu mula. Minit lagi.
tak buat kuis, tak ada markah. Okay. Kuis ini markah tau. Markah penilaian bilik darjah. Okay. Penilaian bilik darjah ni maksudnya yang dinilai semasa kelas lah. Dah capai belum objektif tersebut. 13 saja. Okay, 30 saat lagi. 30 saat lagi. 13 saja yang masuk. Ni yang dash ni, siapa yang dash? Tak ada nama. Macam mana cikgu nak tahu awak tu siapa? Okay, nanti Hanif dengan yang dash ni bagi tahu nama sebab cikgu perlu tengok nama awak untuk masuk dalam senarai markah. Okey, cikgu mula sekarang. 5 4, 3, 2, 1, go. Nampaknya Fatul mendahului diikuti oleh Shazana, Alia, Amar. Okey, yang tak bergerak lagi Dash, Syakir dan Hanif. Syakir tak berjawab. Okey, masih lagi Fatul mendahului. Shazana melonjak ke tangga yang pertama. Okey, masih lagi Shazana mendahului, diikuti oleh Fatul, Aika. Kita ada 5 minit lagi. Kita tengok soalan. Oh, ada persamaan. Kena ada kertas ya. Fatul nampaknya berada di daftar diikuti oleh Alia dan Shazana. Okey, Hanif nampaknya tak menjawab dengan Dash. Syakir nampaknya sangkut begitu. Okey, 4 minit lagi. Okey, Fatul masih lagi mendahului. Diikuti oleh Shazana, Alia nampaknya manjat ke tangga tersebut. Okey. Hanif tak menjawab. Masih lagi Fatul mendahului tanda Sayang sengit dengan Alia. Okey, 3 minit lagi. C major. Alright. Fatul masih lagi mendahului. C major. Diikuti oleh Alia, Shazana, Ahmed Emir, D major. Cik Anik yang
7, Amar tangga 8. Shape D major. Alright, nampaknya Dash dan juga Hanif senyap di situ ya. Okey, 2 minit lagi. Alright, nampaknya Alia dah menjawab kesemua soalan. E major. Okey, Fatul masih lagi mencari rentak untuk menjawab kesemuanya. F major. Okey, diikuti oleh Shazana di tangga yang ketiga. Alright. Okey, 2 minit lagi. Okey, tolong habiskan soalannya. Nampaknya Syakir di situ tersangkut ada masalah internet ke. Okey, dah ramai yang menjawab ke semua. Nampaknya sekarang masih Fatul mendahului. Kita tunggu adakah ada yang boleh meminta Fatul di kedudukan yang pertama. Alright, bila-bila masa saja kita katakan dalam masa 30 saat lagi. Okey, Anik habiskan. Anik, Amirul Ashraf habiskan. Maisarah habiskan. Cuma jadi perasa ada satu soalan yang tak belajar lagi. Tak apa kita perlu masuk tadi. Okey, Anik, Amirul sikit lagi. Maisarah pun sikit lagi. Syakir nampaknya separuh lagi. Come on. Okay, Amirul, Anik dah habis. Amirul, Maisarah. Okay, alright. Itu juga lah. Alright, okay. Okay, tahniah Fatul tempat pertama, Alia tempat kedua, Shazana tempat ketiga. Okay, lain-lain tahniah kerana berjaya menjawab kecuali Dash, Hanif. Saya tak tahu apa masalah dia kat situ. Okay, alright, jadi boleh jawab kemudian. Cuma ada beberapa soal, satu soalan cikgu tersilap masuk, itu adalah garam. Yang mana tadi? Okay, mana tadi? Soalan mana yang ada berkenaan dipanaskan tu jadi kita tak sempat untuk discuss hari ni. Cikgu akan cikgu akan download result ni, cikgu akan share nanti. Awak boleh tengok kat mana awak silap. Okay, ada apa-apa pertanyaan boleh tanya dalam ruangan maklum balas nanti. Dalam sesi maklum balas nanti, cikgu nak suruh awak upload latihan daripada buku Nilam. Jadi cikgu akan bagi kemudian lah. Okay, jadi kita dah pukul 10 sekarang. Kalau awak tak ada kelas, cikgu nak teruskan je. Ada kelas kan? Oh, Hanif. Hanif nampak ada kat situ ruangan chat. Cikgu saya terkeluar pasal tak boleh masuk balik. Oh, alright, tak apa. Boleh buat kemudian yang bukan live. Syamil masuk lambat pun perform. Siapa tu? Masuk Syamil ke? Okey, jadi awak boleh jawab kemudian dari yang bukan live punya. Okey, mungkin cikgu akan ubah sikit soalannya. Okey, jadi awak ada kelas kan lepas ni kan? Kalau tak kita boleh discuss. Betul tak? Ada kelas kan? Okey. Alright, jadi untuk hari ni sampai situ saja. Okey, cikgu percaya yang bab yang topik yang kedua tu dia agak mencabar bagi awak dan awak perlu terus try dalam soalan dalam buku Nilam. Jadi untuk sesi maklum balas yang borang tu, cikgu akan bagi ruangan ruangan untuk awak upload soalan muka surat sekian cikgu akan bagi nantilah. Okay, so awak pastikan jawab dulu muka surat tu baru jawab maklum balas tu. Okey, ada apa-apa soalan yang boleh tanya sekarang? Kita dah 10-2 minit dah. Okey, kita tangguhkan kelas kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah wala asr subhanallah. Astaghfirullah wala asr illa alladhi. Alright. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas kehadiran. Tunggukan latihan cikgu bagi tahu tadi lah. Baik. Terima kasih cikgu. Sama-sama.
Abdul Aziz masih lagi dalam kelas ini ya.